Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, we start our class with discussion, page 47. Kita discuss buku kerja warna hitam tu. Okay. Kita mula dengan bab 2, muka surat 47. Muka surat 47. Buku kerja nombor 9. Kamalia ingin memagar kebun orkidnya dengan menggunakan dawai pagar. Ukuran panjang kebun tersebut dikatakan ukuran panjang kebun tersebut adalah 8 meter kurang daripada 3 kali ukuran lebar. Okay. Sekarang perkara yang dia bincang adalah panjang dan lebar. Okay, saya namakan panjang X, lebar ini sebagai Y. Baru kita senang nak buat persamaan dia. Okay, Kamalia, ukuran panjang kebun, okay, maknanya X ini adalah 8 meter kurang daripada 3 kali ukuran lebarnya. Maknanya 3Y, 3 kali, okay, kurang 8. Maknanya tolak 8. Ukuran panjang kebun X ini bersamaan dengan, okay, adalah 8 meter kurang daripada 3 kali ukuran lebarnya. Okay. Bidang tanah segi 4 tepat. Okay, ini adalah segi 4 tepat. Tadi dia tak beritahu. Tapi kita dah tahu dia ada panjang, ada lebar. Katakan sini X, ini Y. Bidang tanah segi 4 tepat mempunyai keluasan. So, keluasan bermaksud X darab Y. Panjang darab lebar. Sama dengan 336 meter kuasa 2. Okay, tak payah tulis unit pun tak apa. Biar dulu. Harga pukal bagi segulung dawai pagar dengan panjang 12 meter ialah, ini harga 12 meter bersamaan dengan RM120. Manakala harga runcit, ni harga pukal. Pukal tu maksudnya belian secara banyak. Harga runcit 1 meter bersamaan RM11.90. Kalau dia beli kurang daripada 12 meter, maknanya harga setiap meter akan jatuh RM11.90. Okey. Tentukan kos minimum dalam RM yang diperlukan untuk membeli dawai pagar itu. Okey, kos minimum. Sekarang ni nak beli dawai pagar mesti tahu panjang dia. Maknanya nak kena tahu X, nak tahu Y. Baru kita boleh kira berapa harga kita beli dawai pagar ni. So sekarang ni X, Y ini persamaan 1, ini persamaan 2. Saya nak masukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2 supaya saya boleh bina quadratic equation. Persamaan kuadratik. Okay, bila saya masukkan 1 dalam 2, substitute, masukkan 1 into 2. So, XY. X kita adalah 3Y tolak 8. Okay. X ini adalah 3Y tolak 8. Darab dengan Y sama dengan 336. Ini sebab kita nak cari nilai XY.
So saya masukkan, dia akan jadi y kuasa 2 tolak 8y. Okay, bawa ke kiri tolak 336 sama dengan kosong. Ini adalah persamaan kuadratik. Okay, awak boleh guna kalkulator awak. Awak dapatkan nilai y. So y awak akan dapat kalau guna kalkulator. Satu nilai adalah negatif 28/3. Lagi satu nilai y sama dengan 12. Okay, ini kita dapat daripada kalkulator. Reverse method. Mesti buat pemfakturan. Dia akan jadi 3y tolak akan jadi tambah. Okay, 3y tambah 28. Y tolak 12 sama dengan kosong. Okay, double check. 3y darab y. 3y kuasa 2. So dah betul kita punya pemfakturan. Ini penting pemfakturan penting. Penting. Kalau ada jawapan tak ada pemfakturan, jawapan awak dikira salah. Okay. Baik, sekarang ini y adalah lebar. Ukuran kan, ukuran panjang. Lebar boleh tak negatif, ukuran panjang boleh tak negatif. Ukuran panjang mesti sentiasa positif. Jadi kita buat kesimpulan y kita adalah 12. Okay. Sekarang ini kita nak cari x. Ambil daripada persamaan 1. Persamaan 1, x sama dengan 3y tolak 8. So x sama dengan 3 darab 12 tolak 8. So 36 tolak 8. X sama dengan 24. 28. Sorry, 28. Bermaksud kita ada lebar kita 12 cm. 12 meter. Okay, ni dalam ukuran meter. Panjang kita adalah 28 meter. Okay, setakat ni boleh faham nak cari lebar dan panjang? Boleh. Panjang dawai. Sebab kita nak beli dawai ni, nak pagar dia, mesti tahu panjang dawai ataupun kita kena tahu perimeter. Okay, maknanya 2x, ini x dengan x, ini y tambah y. Nak cari perimeter. Sebab nak tahu panjang dawai. Ini 2x tambah 2y. Ini perimeter. Sama dengan 2x tambah 2y. So 2x, x kita tadi 28. Y kita tadi 12. 56 tambah 24 jadi 80 meter. Okey, cost minimum. Cost minimum. km. Tadi dia kata 12 meter bersamaan RM 120. 1 meter bersamaan RM11.90. Sekarang nak tahu cost minimum. Kita nak tahu berapa cukup untuk 12 meter. Jadi 80 awak bagi 12. Maknanya kalau 12 meter ni satu gelung kan. Nak tahu berapa gelung dia dapat. So ini 6, 72, ni 8. Maknanya 6 gelung untuk 12 meter. Baki lagi 8 meter. 8 meter ni tak cukup untuk satu gelung. Satu gelung 12 meter. Yang dapat hanya 6 gelung. So RM 120 kali dengan 6. So RM 720. Lagi satu RM RM11.90 ni darab dengan 8. Baki 8 meter ni. So RM 72, 8, 15, 95. Kalau saya salah kira bagi tahu So jumlah kos adalah RM
815.20. Boleh faham? Cikgu yang 800 tu cikgu tambah Tambah jumlah kos. So tambahkan ni saja, sorry. Tambahkan. Okey. Sebab 12 meter ni satu gulung. Jadi nak tahu 80 meter ni boleh dapat berapa gulung? Dapat 6 gulung saja. Tapi 6 gulung kan kalau 12 kali 6 kan baru 72 meter kan. Dia nak 80 meter. So ada 8 meter yang kita beli by meter. Kita tak beli by gulung sebab dia tak cukup satu gulung. Boleh faham? Boleh cikgu. Okay, next. Nombor 16. Okay. Itulah kaitan antara NMATS dengan kehidupan awak. Contoh awak nak menjahit, awak mesti tahu berapa gulung awak nak beli benang. Itulah antara contoh pengiraan kaitan NMATS dengan kehidupan dalam kehidupan. Nanti awak dah bekerja. Contoh kalau kontraktor lagi banyak guna benda-benda ni semua. Sebenarnya ini dalam NMATS lah ni. Tapi kita tak sedar tu sebenarnya NMATS. Kita tahu tu maths saja. Dia samalah. Okey, nombor 16. PQRS. Okay, saya lukis PQRS. Ialah sebuah segi empat tepat dengan PQ X tambah 2. Dan ni 2X tolak 1. Okay, diberi luas segi empat tepat, PQRS adalah 3 cm squared dengan 18 cm squared. Luas dia antara luas PQRS antara 3 hingga 18 cm squared. Cari julat nilai X yang mungkin. Julat nilai X. Okay. Maknanya luas PQRS ni adalah berada di antara 3 dan 18. Berada di antara 3 dan 18. Itu maksud dia. Dia beri dalam bentuk ayat. Yang ini ayat matematik. Yang dalam textbook awak ayat biasa. Okay. So sebenarnya, bukan textbook, buku kerja awak itu adalah ayat biasa. Saya tukar dalam bentuk ayat matematik. So luas PQRS adalah di antara 3 hingga 18. Jadi 3 kurang atau sama luas PQRS X tambah 2 dan 2X tolak 1. Ini kurang atau sama 18. Okey. Setakat ni boleh faham apa yang saya tulis ni? Kenapa jadi macam ni? Boleh faham? Boleh. Okey. So, dia akan jadi, saya darabkan 2X kuasa 2 tolak X tambah, ni darab macam biasa. Ini tambah 4X tolak 2. Kurang atau sama 18. So 3 kurang atau sama 2X kuasa 2 tambah 3X tolak 2 kurang atau sama 18. Okay, saya permudahkan yang tengah tu. Kemudian saya nak pecahkan sebab susah kalau quadratic inequalities ni kita nak selesai dua-dua bahagian sini susah. So kita pecahkan. 2X kuasa 2 tambah 3X tolak 2. Okay, ini akan jadi lebih besar atau sama 3. Ada murid confuse, cikgu macam mana ni jadi besar ke kecil? Sedangkan ini kecil. Okay, awak tengok muncung dia. Muncung dia pergi mana? 3. So bila awak tulis balik muncung dia pasti di 3. Tak tukar. Okay. So 2X kuasa 2 tambah 3X tolak 2 tolak 3 lebih besar atau sama 0. Bawakan ke kiri. Jadi 2X kuasa 2 tambah 3X tolak 5 lebih besar atau sama 0.
Okay. Sekarang ini quadratic inequalities. Sama juga. Kita cari dia punya nilai X menggunakan kalkulator. Sama, cari macam biasa. X ini dapat berapa? Guna ABC equation tu. So X awak akan dapat kalau saya salah bagi tahu negatif 5/2. Awak tekan kalkulator awak dapat berapa? Kalau saya silap bagi tahu. X sama dengan 1. Okay. Jadi pemfaktoran mesti kena buat 2x. Okay, 2 bawah x, 2 bawa kiri jadi 2x. Tolak bawa kiri jadi tambah. Kemudian ini akan jadi x tolak 1. Lebih besar dari 0. Okay, darabkan 2x kuasa 2. Kita mesti double check. 2x darab x, 2x kuasa 2 sama. So tally. So tak payah ubah apa-apa. Okay. Faham bahagian yang kiri? Boleh faham? Boleh. Sekarang ni saya nak buat bahagian kanan pula. Okay, 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 2. Okay, ni tadi saya ambil yang kiri ni. Tadi saya ambil kiri ni. Okay. Sekarang saya nak ambil yang kanan ni. So, saya ambil kurang atau sama 18. Okay, saya bawakan ke kiri semuanya. Saya nak jadikan sebelah kiri sama dengan kosong. So 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 20 kurang atau sama kosong. Okay, guna kalkulator macam biasa. EQN. Awak dapat nilai x awak negatif 4 dan x sama dengan 5/2. Okay. So faktorkan ini 2x. Oh, saya dah terbalik. 2x tolak 5. Okay, 2x. 5 bawa kiri jadi tolak. 2x tolak 5. X tolak bawa kanan jadi tambah. Sorry, tolak negatif bawa kiri jadi positif. Double check. 2x darab x. 2x kuasa 2. So tally. Tak perlu ubah apa-apa kita punya kuadratik. Sampai sini boleh faham? Faham. Okey, saya tulis balik ini sebab saya takut ada yang terlepas pandang, nanti tak faham nanti untuk yang cara kita nak baca dia punya garis nombor. Okey, ada dua bahagian kan? 2x tambah 5 dengan x tolak 1. Ini adalah kurang atau sama, lebih besar atau sama kosong. Kita dapat x sama dengan negatif 5/2 bagi 1. X sama dengan 1. Ini yang pertama. Yang kedua tadi kita dapat 2x tolak 5, x tambah 4 kurang atau sama kosong. X sama dengan negatif 4, x sama dengan 5/2. Okay. So macam mana kita nak baca dia punya inequalities? Tadi 2x masa 2 tambah 3x tolak 5 jadi besar kosong. 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 20 kurang kosong. Saya takut confuse jadi saya tulis dekat muka surat yang sama. Saya boleh balik. Okay, negatif 5/2 garis nombor negatif di sebelah kiri, sini 1. Yang awak lihat sini, saya dah ajar cara mudah. Memang cara ni mudah lah berbanding yang lain. Tengok depan ini dulu. Positif atau negatif? Positif. Jadi kita mulakan ini dengan positif. Positif, ini akan jadi positif. Ini akan jadi negatif. Sini akan jadi positif. Dia alternate. Dia akan berlawan. Tambah, tolak, tambah. Kalau sini tolak, tolak, tambah, tolak. Okay. Dia berselang-seling. Okay, itu yang pertama. Yang kedua awak lihat. Ini lebih besar daripada kosong. Bermaksud ini adalah positif. Bila positif, kita ambil yang positif sahaja. Bermaksud kita punya inequalities akan jadi
X kurang daripada, sebab dia sebelah kiri. X kurang atau sama negatif 5/2. Okay, lagi satu dia sebelah kanan, X lebih besar atau sama 1. Okay, tu yang pertama. Boleh faham sampai sini? Boleh. Okay. Kemudian garis nombor yang seterusnya. Negatif 4 sebelah kiri, nombor negatif. Ini adalah 5/2. Janani okey Janani? Asyik terkeluar, line tak berapa okey Line tak berapa okey ya? Okey. Sama juga kita tengok ini positif. Tengok yang pertama je. Tak apa. Kalau kata tak boleh juga nanti tengok video. Okay, don't worry. Okay. Positif. So positif, so sini positif. Bila positif sini negatif dan sini positif. Kemudian kita tengok mana? Kita tengok dia punya simbol inequalities. Kurang kosong. Kalau kurang kosong adalah nombor negatif. Jadi kita akan bulatkan bahagian negatif. Bermaksud X kita adalah antara negatif 4 dan 5/2. Dan apakah simbolnya? Simbol kalau X di tengah, simbolnya akan sentiasa lebih kecil. Okay, bila masa ada tanda sama, bila masa tak ada tanda sama, ikut pada soalan. Okay, soalan ada tanda sama, maka ini akan ada tanda sama. Kenapa tadi dari soalan ada tanda sama? Okay, tu kadang-kadang ada murid tanya, kenapa ini dari awal ada tanda sama? Sebab dia kata luas dia antara 3 hingga 18. Okay, maksudnya termasuklah 3 hingga 18. 3.4 ke, 3.5 ke, 3 ke, tu antaralah. Okey, sampai sini saya dapat 2 jawapan ketaksamaan. Boleh faham tak sampai sini? Faham. Baik. Sekarang saya nak combinekan kedua-dua ketaksamaan menjadi satu ketaksamaan. Saya akan buat satu garis nombor. Okey, saya nak combine. Ada negatif 5/2, ada negatif 4. So mana dulu saya nak tulis? Ini negatif 2.5, negatif 2,5. Ini negatif 4. So kita tulis negatif 4 dulu. So negatif 5/2. 1 dengan 5/2. So 1 sini, 5/2 sini. Ini tanda, ni saya buat yang kiri dulu. X kurang negatif 5/2. So di sebelah kiri anak panah dia. Okay. Kemudian yang ini X lebih besar. Sebelah kanan. Itu adalah penyelesaian pertama, yang kiri. Sekarang saya buat warna biru. Penyelesaian kedua, yang kanan ini. X antara negatif 4. X antara negatif 4 hingga 5/2. Antara. So dia begini. Allah. Okay, dia begini. Di antara. Okay. Nak cari penyelesaian dia. Ini silap Ini silap tau. Ini saya tersalah ni. Tersilap ni. Ini tersilap. So nak cari penyelesaian dia, kita ambil titik garis yang bertindan. Double line. Garis yang bersilang. So dia akan jadi begini. Garis yang double line. Penyelesaian kita yang ada double line. Okay. Bagaimana kita nak tulis jawapan kita? Bermaksud X kita di tengah ni. Yang ini yang bersilang ni, yang saya lorek ni, ini adalah kemungkinan X kita. So X kita di tengah. Ini pun sama, X kita di tengah. Okay. Jadi sekarang bagaimana penulisan akhir dia? Julat X adalah yang pertama X di tengah, kiri dia negatif 4 dan negatif 5/2. Tadi saya dah sebut bila X di tengah, simbol dia akan jadi sentiasa lebih kecil bagi kedua-dua bahagian. Lagi satu yang kanan, lagi satu X di tengah antara 1 dengan 5/2. Okay, bila X di tengah,
simbol dia, ketaksamaan dia akan jadi kurang atau sama. Okey. Selesai. Itulah jawapan akhir. Boleh faham? Boleh. Yang lain, Daryl Sin, okey? Boleh. Boleh, okey. Irfan, okey Irfan? Boleh faham Irfan? Boleh faham cikgu. Okey. Next. Habis. Buku kerja hitam ni habis. Minggu depan cuti kan? Betul tak? Saya pun cuti sekolah pun saya dah tak ingat dah. Pasal ada cuti 1 minggu. So time tu tak ada PDP. Bila tak ada PDP, kerja tolong siapkan. Janganlah tak ada PDP awak pun rehat serehat-rehatnya. Tolong siapkan. Sebab kita dah habis bab 3. So kita pun dah bincang bab 1 dan 2 buku ni. Okay. Walaupun saya bincang hanya latihan pengukuhan untuk ni. Walaupun saya hanya bincang latihan pengukuhan, awak masih perlu buat latihan yang subtopik tu. Ni. Awal-awal depan-depan tu. Mesti kena buat. Itu adalah pemahaman awal. Awak kena buat. Mesti buat. Latihan pengukuhan tu, itu adalah latihan untuk menguji awak. Awak faham ke tidak sebenarnya? So sebelum buat latihan menguji pengukuhan ni, sebelum buat latihan pengukuhan tu, mesti awak fahamkan setiap subtopik tu. Mesti kena buat. Buat tanda. Ada murid dia buat, dia tak tanda. Macam mana awak nak tahu awak salah ke betul? Awak syok sendiri je macam tu, SS.